meneruskan tafsir ini, kalau Allah kita ada peluang, kita akan dapati banyak ayat Allah Ta'ala minta kita ini melihat langit. Dan banyak ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah dengan langit. Ini menunjukkan di antara kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah langit. Was-sama dalam sebahagian surah itu Allah Ta'ala, waw yang ada pada perkataan as-sama itu ialah sumpah. Waw itu ialah waw al-qasam, iaitu sumpah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan langit. Jadi begitulah kita, ya. Allah Ta'ala minta kita bukan melihat, ya. Kalau melihat, sekadar melihat begitu sahaja. Basar ini dengan makna melihat dan memikirkan, ya. Sebab itu Allah dalam ayat sebelum ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata summarji'il basar. Sebelum itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata ma tara fi khalqir rahman. Allah Ta'ala kata farji'il basar. Kemudian Tuhan sebut lagi summarji'il basar. Al-basar dengan makna melihat dengan mendalam. Sebab itu orang yang mampu melihat dengan mendalam maka disebut sebagai ahli basirah. Orang yang mempunyai tilikan yang mendalam pada pandangannya. Pandangannya itu dibantu dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin. Firasat orang mukmin maknanya orang yang pandangannya itu tidak hanya melihat dengan cahaya mata biasa kita, tetapi dilihat dibantu dengan fa'innahu yanzuru, kata Sayyidina Umar, fa'innahu yanzuru binurillah. Sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, apa yang Tuhan hiaskan pada langit dunia itu sebenarnya. Ya, langit dunia, ya. Belum lagi langit pertama, langit kedua yang belum itu kita tak bahas lagi. Itu keajaiban yang luar biasa. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj kita dapati bahawa bila Jibril membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nak mula masuk langit yang pertama. Jadi jangan mimpilah kita ini yang setakat kita mampu lihat hari ini itu tak pernah sampai lagi ke langit yang pertama. Maka ketukan pintu untuk masuk ke langit yang pertama dilakukan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Sayyidina Jibril alaihissalam. Kemudian ada malaikat yang menjaga pintu langit pertama bertanya, siapakah kamu? Jibril memperkenalkan diri dan bersama dengan dia ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu langit pertama, tuan-tuan. Malaikat yang menjaganya itu kalau tak silap namanya Ismail. Ismail kalau tak silap. Kalau silap salah, mohon ada yang betulkanlah. Ya. Saya tak ada persediaan yang untuk kadang-kadang cerita ni saya ingat-ingat saya bawa. Kalau tak ingat kadang-kadang mungkin ada sebarang sedikit kesilapan yang saya akan perbetulkanlah pada pertemuan yang akan datang misalnya. Baik. Kemudian malaikat itu tidak pernah turun ke langit dunia ini. Sekali pun tak pernah. Yang bernama Ismail tadi, melainkan pada hari kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau turun ke langit ini, ke dunia ini bersama dengan 70,000 malaikat. Malaikat ini besar, malaikat ini bukan kecil. Disebut sebagai malaikat ini jismul latif. Dia satu jisim yang latif. Latif maknanya dia lembut. Dia tak ada berat macam kita. Sebab itu malaikat boleh menyerupai dalam pelbagai rupa. Ya, kerana kelembutan jisimnya itu. Kita dah melihat dalam riwayat Sayyidina Jibril alaihissalam menyerupai sahabat sekian-sekian ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat yang dipilih untuk Jibril menyerupai wajahnya ialah Sayyidina Dihya ibnu Kalb. Sayyidina Dihya ibnu Kalb salah seorang sahabat Nabi yang cukup segak, orang Kedah kami kata segak ni maknanya handsome. Ya, cukup kacak, smart. Tetapi Sayyidina Dihya apabila memakai serban maka dia akan menutupkan mukanya melainkan meninggalkan dia punya mata sahaja. Dia tak tutup, dia tutup macam perempuan pakai prudah. Ekor serbannya panjang, kemudian ditarik ekor tersebut menutup dia punya bahagian mulut. Tinggal mata dan mungkin sebahagian hidung sahaja. Kerana kalau tak dibuat demikian,
maka nanti orang-orang perempuan ketika itu akan melihatnya, akan timbul fitnah kerana dia ni handsome, kacak. Ya, saya nak bagi tahu tadi, malaikat apabila turun berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali menyerupai wajah Sayyidina Dihyah tadi. Ya. Maka bila nak masuk langit yang pertama itu, malaikat tadi bertanya dan Jibril memperkenalkan diri dan memberitahu bahawa bersama dengan beliau ketika itu ialah Sayyidul Mursalin, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah langit pertama sebenarnya. Kita setakat hari ini buatlah roket ke ataupun apa-apa ciptaan canggih, belum mampu untuk mencecah sampai ke langit yang pertama. Maka ciptaan langit dunia itu ialah bimasabih, antaranya ialah Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kami hiasi akan langit dunia itu dengan segala bintang-bintang. Antara perhiasan bumi ini ialah bintang-bintang diibaratkan seperti pelita. Ya, diibaratkan seperti pelita. Cantiklah kerana selain berfungsi, ya, bintang ini dia ada beberapa fungsi ataupun dia mempunyai beberapa peranan. Antaranya ialah bintang dia berperanan sebagai penunjuk jalan. Sebab tu orang dulu-dulu dia menjadikan bintang itu sebagai penunjuk jalan, sebagai kompas untuk melakukan perjalanan sampai mereka dengan selamat. Kita hari ini dah tak pandai lagi tengok bintang. Kompas itu pun saya tak tahulah, kalau ada yang tahu pernah baca sejarah, kompas ini berapa ratus tahun baru wujud. Sebelum itu perjalanan dipandu oleh angin, dipandu oleh bintang. Ya, hari ini kita tak pandu dengan bintang, tak pandu oleh angin, kita pakai Waze lah. Itu pun sampai masuk dalam parit, masuk dalam sungai, masuk dalam laut pun ada. Orang dulu guna bintang. Salah satu peranannya ialah bintang ini ialah penunjuk jalan. Satu lagi peranannya ialah apa? Allah Subhanahu wa taala sebut waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami menjadi akan dia. Kami yakni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Taala menggunakan kami sedangkan Allah Taala tunggal, satu sahaja, esa? Maka kalau kita belajar dalam bahasa Arab, kami ini bila Allah Taala menggunakan bukan menunjukkan bahawa Tuhan itu banyak, tetapi nak menunjukkan bahawa dia membesarkan dirinya. Membesarkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan dirinya. Dia memuliakan dirinya dengan mengatakan kami. Kita pun macam tu kan, kalau kita nak cakap kita ni kami itu maknanya kita nak cakap kata kita ni ada tim, kita ini ramai, tidak berseorangan. Walaupun yang bercakap itu seorang sahaja. Baik, waja'alnaha rujuman lisyayatin, dijadikan bintang ini sebahagiannya sebagai di sini diterjemah sebagai melontar, ya, melontar bagi segala syaitan, jin yang terbang hampir langit mendengar perkataan malaikat dengan keluar percik api daripada bintang, maka membunuh ia akan jin atau menghilang binasa akalnya. Bukan makna bintang itu keluar daripada tempatnya. Baik, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada kisah di sebalik rejam syaitan, dijadikan taik bintang itu sebagai rejam kepada syaitan. Dahulu sebelum lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan menyambut tak lama lagi Rabiul Anwar, bulan kelahiran baginda junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan selawat kerana bulan ini kita kena bergembira dengan kehadiran kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan hanya pemberian tetapi hadiah kepada kita, dan ketahuilah bahawa kita memperoleh banyak rahmat dan kelebihan kerana junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, antaranya ialah nanti kita ceritalah, ya. Pada peringkat awalnya ialah iblis, jin, syaitan ini mereka boleh menghampiri langit. Menghampiri langit yang pertama, dan apabila mereka hampir kepada langit, mereka ini mengintai-ngintai dan mencuri dengar berita daripada langit. Ya, mencuri berita ataupun ialah apa-apa sahaja daripada langit. Maka apabila mereka mengetahui, maka mereka akan turun kembali. Ya, berterusanlah perkara tersebut, naiknya syaitan dan jin untuk mencuri berita daripada langit, kemudian turun. Sehinggalah berterusan perkara ini ketika
lahirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diizinkan lagi. Tidak diizinkan lagi mereka mencuri berita daripada langit. Kerana apa? Setiap kali mereka naik, mereka akan dipanah dengan tahi bintang ini. Sebelum itu ya diizinkan, diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala oleh mereka ini untuk mencuri. Sebab itu tilikan mereka, kalau kita baca dalam sejarah Nabi Musa alaihi salam, iaitu berkenaan dengan sejarah Firaun, kita akan dapati di dalam pentadbiran kerajaan Firaun ini, selain menteri-menterinya, ada di kalangan mereka ini ya yang menduduki taraf yang rapat ataupun kanan dalam pentadbiran kerajaan Firaun ini ialah disebut sebagai Al-Kahnah. Al-Kahnah ini ataupun disebut sebagai Al-Kahin. Ya, Al-Kahin ini tukang tilik. Tukang tilik, mereka mendapat berita, sebab itu kalau kita baca dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, kita akan dapati bahawa tilikan mereka tepat. Ya, tilikan mereka betul. Antaranya ialah mereka menilik bagaimana apabila Firaun bermimpi sesuatu, saya tak ingat mimpi tu dia punya cerita dia macam mana. Tetapi apabila dapat alamat tersebut, diceritakan kepada Al-Kahin, tukang-tukang tilik ya, maka Al-Kahnah ini menafsirkan mimpi tersebut dan mengucapkan suatu ucapan, iaitu apa? Suatu masa kerajaan tuanku akan dimusnahkan, akan digulingkan, akan dihancurkan, akan digugat oleh seorang budak laki-laki. Betul tak tilikan itu? Betul ya, tetapi hasil maklumat daripada langit sebenarnya. Mereka tak tahu apa-apa. Sebab itu kalaulah kita mendatangi tukang tilik, apa dia punya akibat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendatangi tukang tilik untuk mengetahui hidup masa depannya, maka dihilangkan, tidak diterima solatnya selama 40 hari. Ya. Maknanya memang mereka tak tahu masa depan pun sebenarnya. Mereka tahu kerana apa? Kerana syaitan memberitahu pada peringkat awal dahulu. Kan? Jadi mereka pun memberitahu Firaun bahawa tuanku suatu masa kedudukan tuanku ini akan digugat. Betul tak tilikan itu? Betul. Dan akhirnya kita dapati bahawa Firaun melancarkan operasi besar-besaran untuk membunuh anak-anak lelaki, bayi-bayi lelaki yang baru dilahirkan. Maka termasuk yang baru dilahirkan ketika itu ialah Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya, Nabi Allah Musa alaihi salam. Cuba kita perhatikan dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala berpesan, Allah Ta'ala mewahyukan, mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa AS ketika operasi pembunuhan besar-besaran ke setiap rumah ketika itu. Ya, apa jadi? Ini saya suka bawa kisah ini bagaimana kuat kentalnya iman ibu kepada Nabi Musa AS. Ya, kalau tidak kerana iman, mana mungkin beliau mampu untuk membuang ataupun bukan membuanglah, menghanyutkan anaknya ke dalam sungai. Kerana wahyu itu memberitahu apa? Wahyu itu memberitahu bahawa kami mewahyukan kepada ibu Musa alaihi salam supaya fa'alqihi fil yammi, hanyutkan ke dalam sungai. Tak disebut dalam ayat Al-Quran, kalau kamu bimbang dengan anak kamu ini, takut dibunuh oleh Firaun, kamu letaklah di atas atap, maka aku akan lindung anak kamu. Kamu letaklah di bawah katil, nanti aku akan lindung anak kamu. Tak. Tetapi Allah mewahyukan, mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa AS supaya apa? Supaya dibuang dalam sungai. Jadi di sini iman. Bagaimana iman? Kalau tidak kerana iman, maka ibu Nabi Musa tidak boleh merasai tenang. Bagaimana kalaulah nak selamatkan nyawa, kalau nak selamatkan bayi, tiba-tiba dibuang dalam sungai. Ini iman. Ma u'tiya ahadun ata'an ba'dal yaqin khairan minal afiyah. Tidak dikurniakan kepada seseorang itu yang lebih mahal daripada kesihatan. Apa tuan-tuan? Dikurniakan yakin. Yakin iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dihanyutkanlah dalam peristiwa itu. Betapa sedihnya kalau tuan-tuan ada peluang jalan ke Mesir, tuan-tuan akan dapati sungai Nil itu, kita mengimbau balik kenangan kisah bagaimana ibu Nabi Musa menghanyutkan bayinya yang baru saja dilahirkan.
Di sini dalam Gema Nurul Iman ini ramai ibu-ibu. Bayangkan ketika usia yang baru saja dilahirkan, dihanyutkan ke dalam peti, diletakkan dalam peti, dihanyutkan di sungai. Ya, inilah nilai iman pada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah Allah Taala kata, kalau kamu yakin dengan janji aku ini, kami akan kembalikan semula anak kamu terhadap kamu. Sampailah kotak itu. Ya, dalam peristiwa itu kakak kepada Nabi Musa alaihissalam, dia ikut peti tu. Perlahan-lahan dihanyutkan. Adiknya Musa dalam peti itu. Maka bergeraklah peti itu, kakak kepada Nabi Musa alaihissalam mengikuti peti itu sehingga hilang pada pandangan mata. Ya, dan sehinggalah lalu di hadapan istana Firaun, maka isteri Firaun ketika itu dengan mulutnya spontan mengatakan bahawa dia tertarik melihat satu kotak dalam sungai dan dia ingin supaya kotak itu dia dapat ke tangannya. Maka Firaun pun mengambilnya, mengarahkan tentera untuk dia punya tentera lah kan, ataupun hamba-hambanya untuk mengambil peti tersebut ke dalam sungai dan dikopeknya. Maka bila dikopak, terpancarlah cahaya daripada kotak tersebut. Dalam sebahagian riwayat menyebut bahawa anak Firaun, salah seorang anak Firaun ini, dia dilahirkan dalam keadaan sopak badannya. Bila sopak badannya, maka diumpil kotak tersebut, keluarlah cahaya dan cahaya itu mengenai badan kepada anak Firaun tadi. Maka lega serta merta sopak tadi. Dan janji Allah Subhanahu wa taala bahawa akan dikembalikan anak ini kepada kamu. Cuma syaratnya ialah kamu kena beriman, yakin dengan janji aku. Ya, dan saya ringkaskan kisahlah. Kebetulan kisah ini berkaitan dengan Al-Kahanah. Betapa tepatnya tilikan mereka, kerana mereka ketika itu berkomunikasi dengan iblis, dengan jin, dengan syaitan yang naik mencuri berita daripada langit. Maka Nabi Musa alaihissalam tidak mahu meminum susu. Sesiapa sahaja dalam istana Firaun itu ketika diletakkan di payudara mereka, dia tak nak minum susu. Seorang pun tak nak minum. Maka menangislah Musa alaihissalam berlarutan menyebabkan Firaun dia terdetik juga, adakah budak ini yang dikehendaki, yang dimaksudkan akan menggugat kerajaan aku. Aku telah diberitahu, dinasihatkan oleh Al-Kahanah, tukang-tukang penasihat istana dari kalangan ahli sihir, bahawa mereka ini sekian akan menggugat kerajaan sekian kamu. Kenapa? Tapi Allah Ta'ala memelihara semua itu. Ya, sehinggalah apabila Nabi Musa tak mahu langsung minum susu mereka-mereka yang berada dalam istana tersebut, maka dibuatlah iklan, pengumuman bahawa ibu-ibu yang ada di sekitar itu datanglah ke sini untuk dibuat pemilihan siapa yang Nabi Musa AS nak minum susunya. Seorang-seorang semua Nabi Musa tak mahu menyusu. Sehinggalah datangnya ibu Nabi Musa AS. Kata dalam riwayat bahawa ibu Nabi Musa ini belum lagi dekat dengan Musa, baru sahaja berada di muka pintu istana. Ketika itu Nabi Musa sudah pun diam. Itu memang dia punya bau tu dia dah boleh cium. Budak ni kata sebahagian pendapat lah, kata jika dibiarkan dia di dalam gelap, maka dia akan mencari dalam ramai-ramai dalam gelap tu barangkali ada 20 orang ke 30 orang ke. Jika dilepaskan budak tersebut dalam gelap, maka dia mampu untuk merangkak mencari ibunya, kerana bau peluh. Maka dia akan datang, duduk dan dia akan jumpa ibunya. Sebahagian pendapat kata begitu. Saya tak tahu teori ini betul ataupun tidak, tapi saya nak relate dengan kisah Nabi Musa alaihissalam ini. Maka apabila datangnya ibu Nabi Musa alaihissalam ke istana Firaun, maka dia berhenti serta merta tangisan tersebut. Maka di situlah dia boleh untuk berjumpa kembali dengan Musa alaihissalam. Begitu jugalah Allah Ta'ala memelihara lintasan-lintasan dalam jiwa Firaun untuk mengatakan bahawa inilah ibu Musa, inilah ibu budak lelaki ini yang telah menyembunyikan anaknya, menghanyutkan anaknya ke dalam sungai demi menyelamatkan anaknya. Dan satu hari budak inilah yang akan menggugat kerajaan aku. Baik, kita sambung sedikit lagi. Jadi percikan tadi, maka sampailah ketika kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka tidak lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
syaitan dan juga jin ini mencuri maklumat berita daripada langit. Tak dibenarkan lagi. Sekiranya mereka menghampiri langit, maka keluar percik api daripada bintang, maka membunuh ia akan jin. Kena percikan bintang itu, maka jin yang terkena percikan ini akan mati immediately. Ya. Atau menghilang binasa akalnya. Ada sebahagian yang kena mati dan sebahagian lagi kena percik ini boleh menyebabkan dia binasa akal. Hilang warasnya. Jadi yang mati-matilah. Yang hilang akal ni mungkin dia jadi gila lah kot. Itulah kot yang ganggu tuan-tuan dalam kebun getah, kebun pokok pisang, semua tu balik semayang kan. Pocong lah. Hantu galah lah. Kan. Saya tak tahulah tu. Saya rasa je lah. Yang tu yang hilang akal, dia ganggu kita kan. Pocong yang pakai kain tu kan, kain kafan tu kan. Itu pocong. Yang melompat-lompat tu. Itu pun ada khilaf lagi tu. Ada yang kata tak, pocong dia tak melompat lah Ustaz. Dia berguling. Ikut bergaduh lah korang. Saya tak nak campur lah masalah pocong ni yang mana satu. Dia punya pergerakan itu melompat ke berguling. Itu kita keserahkan kepada pakar-pakar hantu lah. Kita insya-Allah kita nak cuba nak faham kalamullah Subhanahu wa taala. Seterusnya apabila dipercikkan hilang akal dan mati, Allah Taala kata wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan kami sedia bagi mereka itu. Sedia bagi mereka itu ialah segala syaitan. Ya, dan kami sedia bagi mereka itu lahum. Dalam ayat disebut lahum, dia tak sebut. Inilah tugas tuan guru penafsir kitab ini. Lahum itu kita pun tak faham siapa lahum tu. Wa a'tadna lahum, kami. Allah Subhanahu wa taala kata kami bagi mereka, lahum menyediakan bagi mereka, mereka itu ialah segala syaitan. Segala syaitan yang mencuri berita tadi. Dan syaitan-syaitan yang lain juga. Allah Ta'ala akan sediakan bagi mereka itu azab di neraka di akhirat. Kemudian daripada bakar dengan bintang pada dunia. 2 kali mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka diazab di dunia dengan percikan bintang. Kemudian mereka diazab di akhirat nanti. Maknanya 2 kali kena azab. Padahallah kerana mereka ini siang, malam, pagi, petang tak berhenti-henti menyesatkan kita. Ya. Ada yang sehingga yang melakukan maksiat ditambah maksiatnya. Ada yang banyak melakukan ketaatan pun dicuba, diuji, dihasut, dibisikkan oleh syaitan sehingga ada yang rebah, jatuh, ya, tergelincir. Sebagaimana kisah Abid Bani Israel satu di zaman dahulu, yang mana ibadatnya kata ulama mencecah 500 tahun ibadahnya. Tempoh ibadahnya itu 500 tahun. Umat dulu kan umur panjang-panjang, kita umur pendek-pendek. Rasulullah pun ada sebut dalam hadis a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku ini dalam 60, 70 sahaja. Umur umat dulu-dulu panjang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nanti kita akan jumpa dalam tafsir ini kisah kaum Ad Iram yang mana usianya Allah Ta'ala buat begitu panjang sehingga mencecah 1200 tahun. Ada yang 1200 tahun hidup. Ya, sehingga mencecah isterinya. Ya, saya pun tak sama, lebih kurang 12 hasta. Kalau dalam riwayat menyebut 12 hasta. Saiznya besar-besar. Kekuatan mereka kuat. Dalam riwayat ada menyebut seorang daripada pembesar kaum Ad Iram itu, isterinya 1000 orang, anaknya 3000 orang. Ini dipanggil tanasul semula. Maknanya selepas mana Nabi Adam AS dilahirkan banyak manusia, kemudian manusia-manusia yang boleh hidup di zaman Nabi Adam itu banyak yang meninggal dunia ketika taufan Nabi Nuh AS. Ya, taufan Nabi Nuh ni maknanya taufan yang mana mengorbankan banjir yang sangat besar. Sebab itu diselamatkan beberapa manusia, beberapa binatang ke atas kapal Nabi Nuh, dan digelarlah Nabi Nuh AS ini sebagai Adam Sani. Kenapa digelar dengan Adam Sani? Kerana bermula balik tanasul, bermula balik proses proses membiak yang kita katakan, manusia nak bagi ramai balik kerana mati banyak dalam banjir tersebut. Ya, taufan Nabi Nuh ni hebat. Besar dia punya dahsyat dia tu.
Sehingga Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebut bahawa selepas taufan Nabi Nuh yang sangat dahsyat, yang kedua ialah serangan Mongol Tartar ke atas negara umat Islam. Hebatnya Mongol ni, kalau kita baca Suqutul Baghdad, gugurnya Baghdad ke tangan Mongol, kita dapati bahawa kejadian tersebut sangat menyayat hati. Ramai yang dibunuh, jutaan manusia mati. Ya, Mongol ini satu bangsa yang sangat kuat, sangat hebat. Serangan mereka itu menyebabkan ramai yang mati. Dahsyat serangan mereka itu, sehingga Ibnu Katsir kata dahsyatnya itu ialah seperti mana selepas mana taufan Nabi Nuh alaihissalam, maka dahsyat juga Mongol menyerang negara umat Islam ketika itu. Itu apa yang berlakulah. Cuma Mongol ini Tartar ataupun Mongol ini, mereka tok-wan, datuk-datuk mereka membunuh ramai umat Islam. Kemudian Allah Ta'ala limpahkan hidayah buat cucu-cucu mereka. Ramai yang memeluk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menerima Islam. Sebab itu kita dapati imam-imam hadis banyak dari kalangan Mongol. Ya. Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Daud. Jadi sekalipun datuk-datuk mereka banyak memusuhi Islam, tapi Allah Ta'ala melahirkan dari kalangan disulbi kaum mereka itu ialah cucu-cucu mereka yang memperjuangkan Islam. Ya. Memperjuangkan sunnah Nabi SAW. Sehingga saya baca riwayat menyebut bahawa makam Imam Bukhari tersebut dicari begitu lama. Ya, lama di dalam ladang gandum. Ini antara jasa Presiden Indonesia waktu itu, Presiden Soekarno. Ya, kita ada baca beberapa sisi gelap Soekarno, tapi saya tak nak bawa kisah itu. Saya nak bawa kisah yang boleh memberikan pengajaran. Presiden Soekarno pada ketika itu meminta kerajaan Soviet waktu itu, kot tak silap saya, supaya mencari makam Imam Bukhari. Saya selalu bawa kisah Presiden Soekarno ini dalam dua keadaan. Yang pertamanya kisah mencari makam Imam Bukhari, dan sampai hari ini makam tersebut ada jasa Presiden Soekarno, dan jasa beliau ketika mana Presiden Mesir pada satu ketika dahulu ingin menutup Universiti Al-Azhar Mesir. Maka Presiden Soekarno lah yang menasihatkan supaya jangan ditutup. Kerana apa? Kerana kami mengenal di Mesir ini tidak lain dan tidak bukan hanya kerana Jamiah ataupun Jami' Al-Azhar Al-Sharif. Baik. Banyaknya iklan. Saya pun tak ingat dah kita nak cakap apa tadi sebenarnya. Baik, segala syaitan itu diazab. Ya, kerana iblis syaitan ini banyak menyesatkan dan menyusahkan manusia. 500 tahun abid tadi Bani Israel, dia beribadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan azkar, dengan zikirnya, dengan solatnya, dengan macam-macam wajah ketaatan. Apatah lagi waktu itu fardu solat banyak difardukan. Ya. Tetapi pada penghujung usianya, Allah Ta'ala buat jiwanya itu takabur, bongkak dan sombong, memandang pelaku-pelaku maksiat ini dengan hina dan jijik. Maka Allah Ta'ala buat macam mana? Dikisahkan apabila berjalan suatu hari abid ini, bila dia berjalan, di satu jalan, di satu lorong, maka di hujung jalan tersebut ada seorang pelaku maksiat. Pelaku maksiat ini dia berjalan di arah yang bertentangan, dan akan sampai satu masa dia orang akan berselisih. Ya, akan berselisih. Maka berjalanlah mereka berdua, sehinggalah berselisih mereka berdua ini didapati apabila dah dia berselisih, abid yang banyak melakukan ketaatan tadi memalingkan mukanya ke sebelah kiri. Kerana apa? Kerana dia menganggap bahawa tak layak orang ini berjalan di sebelah dia. Kerana orang ini banyak melakukan kemungkaran, maksiat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan aku banyak melakukan ketaatan. Sehingga kan taat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia itu, sehingga dia berjalan di mana-mana pun dipayungi oleh awan. Teduh, ya, teduh. Kemana pun dia pergi tak payah bawa payung. Tak perlu nak kena pergi tebus poin yang kita dapat. Kita pergi Petronas kan nak tebus balik dapat payung lah apa. Tak payah sebab dia punya awan itu memayungi dia. Maka bila berselisih mereka berdua, dia memalingkan muka kerana tidak mahu melihat, memandang pelaku maksiat tadi dengan penuh hina dan jijik. Maka pelaku maksiat tadi pun juga memalingkan muka ke sebelah kiri juga. Dia pun paling juga. Tetapi dengan niat apa? Dia memalingkan kerana tidak sanggup dan malu untuk bertentang mata dengan orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Palingan
yang sama tetapi niat yang berbeza. Ya. Maka apa yang Allah Ta'ala buat? Dalam riwayat menyebut bahawa awan tadi berpindah ke atas kepala pelaku maksiat tadi. Yang kedua, Allah Ta'ala reset, hilangkan semua amalan 500 tahunnya. Demikian juga Allah Ta'ala juga menghilangkan dosa 500 tahun lelaki tadi yang melakukan maksiat. Ya, Piramli kata apa? Kita serupa. Ini pun aku hilangkan, ini pun aku hilangkan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah iblis dan syaitan, sehingga 500 tahun buat ibadat pun boleh lagi dia menghasutnya, dia membisikkannya, sehingga tersesatlah bahagian besar daripada kalangan manusia. Kerana apa? Kerana tipu daya daripada iblis ini. Jadi padanlah Allah Ta'ala nak sediakan bagi mereka azab di dunia, mereka dipercikkan api. Dan akhirnya di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala kata disediakan bagi mereka ini azab as-sa'ir. Azab yang sangat pedih. Baik, walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi segala orang yang kufur dengan Tuhan mereka itu, azab neraka jahannam, dan sejahat-jahat tempat kembali adalah neraka. Tak ada lagi dah tempat yang buruk, paling buruk kita nak kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, paling buruk sekali kita kalaulah seseorang itu kembali ialah neraka. Kita akan kembali, kita semua ada tempat kembali. Sekalipun kalau seseorang itu dimasukkan dalam penjara dunia, dia tahu kalau umurnya panjang, tempat kembalinya adalah kampung halaman. Maka selagi masih nampak harapan, maka dia akan suka. Hatinya akan mudah dipujuk. Kerana apa? Kerana dia masih ada harapan. Tetapi sekiranya tempat kembali itu adalah neraka, tidak ada lagi peluang dan harapan sebenarnya. Wabi sal masir maknanya tempat buruk, tempat kembali yang paling buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan. Ini ahwal, kisah tentang ahwal keadaan mereka yang menghuni neraka. Apabila dilontar akan mereka itu, dilontar ya, ulqu, dilontar. Dilontar, kita akan dapati ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan ahli neraka ini dilontar, direntap, ditarik, dihumban. Ya, kerana apa? Kerana memang kalau nak biar dia masuk sendiri, memang dia takkan masuk. Takut yang sangat dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka menceritakan keadaan itu, maka Allah Ta'ala datangkan bahawa mereka ini akan dilontar, ditarik, dibelenggu semuanya. Dilontar mereka itu kafir-kafir dalam neraka, nescaya dengar mereka itu baginya. Apa yang didengar daripada dalam neraka tersebut ialah suara keriau. Ini bahasa orang Kedah kami lah. Di utara kami akan kata riau. Riau itu menangis. Keriau ini maknanya tangisan yang kuat, ya, yang sangat buruk. Sebahagian dari ayat Quran menyebut bahawa suara mereka keriau itu dalam Quran sebut apa? Aswatakum kasautil hamir. Seperti suara kaldai, himar. Saya nak bayangkan suara himar tak boleh. Nanti kalau rajin masuk YouTube boleh teks tulis dekat situ suara himar, ya. Boleh dalam bahasa Arab sautu al-hamir ataupun sautul himar. Buruk. Saya pernah sampai sekali, yang angkat tangan ni nak tanya ke? Nak tanya ke ataupun tertekan ke apa ni? Farhana. Nak tanya ke? Nur Azila. Maaf. Okey, Nur Azila nak tanya ke? Puan Nur Azila? Dia tertekan juga tu. Tertekan tu semua tu. Baik, saya teruskan lagi. Jadi suara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam Quran seperti mana suara kaldai, himar. Kalau ada rezeki datang ke negara Arab yang banyak himar, boleh dengar. Dia punya suara dia sangat buruk. Saya tak tahu nak bayangkan macam mana. Memang kalau dengar first time saya sampai ke negara Arab, dengar suara keriau himar tersebut, seram bulu roma saya ni. Dia dah, saya tak tahu nak buat macam mana. Jangan suruh saya bunyi pula. Nanti kalau suruh saya bunyi, rasanya minggu ini adalah minggu terakhir lah saya bersama dengan JNI. Semua tak sanggup lagi nak dengar saya berkuliah. Baik.
Saya nak maksudkan tadi suaranya buruk, suara keriau itu, ya, sangat buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ahwal ahli neraka, mereka ini tidak ada kebahagiaan langsung yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nescaya mereka itu baginya suara keriau deras seperti suara himar. Dia memang disebut sini seperti suara himar. Ya, syahiq maknanya suara himar. Wahia tafur, dan ia melegak-legak dalam neraka. Melegak-legak. Ya. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita syurga, dijauhkan kita daripada azab api neraka yang sangat dahsyat ini. Kerana dalam hadis Nabi SAW menyebut, Allah Ta'ala mencipta api neraka ini 1000 tahun yang pertama warnanya merah. 1000 tahun yang kedua warnanya putih. Dan 1000 tahun yang ketiga warnanya hitam gelamat. Hitam yang sangat dahsyat. 3000 tahun dalam keadaan, maknanya dalam keadaan yang warnanya itu sangat dahsyat, dia punya panas, kepanasan yang tidak seorang pun manusia sanggup mampu untuk berhadap dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaannya melegak-legak, ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Melegak-legak. Kita selalu kalau tempat kenduri lah, masak dalam periuk yang besar tu kan. Periuk yang besar tu, kawah tu. Masak gulai daging ke. Kita lalu di tepi tu pun kita dah tak mampu lagi. Dia punya panas, dia punya haba, dia punya wap itu. Kita dah tak mampu tahan lagi. Itu baru dunia, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Ya. Sedangkan ini penceritaannya di akhirat nanti. Cerita ini cerita kita di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Kita minta kelepasan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini dilepaskan daripada hisab. Kita tak nak minta lagi, ya Allah ringankan hisab. Ringan-ringan pun teruk lagi. Tetap teruk. Kerana kisah kita di satu dunia, di satu alam, ya, di mahsyar nanti. Yang kita minta ialah, ya Allah, masukkan aku syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengar permohonan kita dan Allah Ta'ala terima permohonan kita, insya-Allah. Dan kita kena ada suatu perasaan bahawa Allah Ta'ala sentiasa mengampunkan dosa kita. Kata guru kami, ahli tasawuf, dosa yang kedua terbesar selepas syirik di kalangan ahli tasawuf ialah menyangka bahawa Tuhan tidak mengampunkan dosanya. Kerana baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir putus asa daripada sangat marah. Pada kafir-kafir daripada 1000 rantai, tiap-tiap satu rantai, ya, daripada 1000 rantai, ya, hampir putus ia. Kalau ada yang ada kitab, dia disebut situ hampir putus ia. Takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir putus, dekat-dekat nak putus. Ini takadu, hampir putus ia. Ia tu neraka. Neraka tu nak putus, nak terbelah dua. Sebab apa? Daripada sangat marah pada kafir-kafir. Kerana di antara sifat neraka, neraka itu sendiri dia marah kepada penghuninya. Dia marah kepada bakal penghuninya. Oleh kerana dia marah, dia hampir nak pecah, nak meletup. Takadu tamayyazu, nak terputus kerana sangat marah pada kafir-kafir. Kerana dilihatnya kafir itu di padang mahsyar nanti, baru tengok dah marah dah, belum masuk lagi. Maka daripada sangat marah pada kafir-kafir, daripada 1000 rantai, maka terpaksalah rantai neraka tadi ditambat, diikat dengan 1000 rantai. Tiap-tiap satu rantai itu, tiap-tiap satu rantai 70,000 malaikat tuntunnya. Tuntun ni maknanya pegang ramai-ramai supaya jangan terpecah, jangan terburai neraka itu kerana marahnya melihat orang kafir pada hari kiamat nanti. Ini sebelum masuk. Oleh kerana apa? Tuntunnya menerkam pada ahli mahsyar. Maknanya kedudukan orang kafir di mahsyar dilihat oleh neraka. Neraka waktu tu pun dah marah dah. Tengok pun dah marah dah. Maka dia bersedia untuk nak terkam sehingga menyebabkan kemarahannya itu terpaksa diikat dengan rantai, dan satu rantai dijaga oleh 70,000 malaikat. Jumlah semua berapa rantai? Ada 1000 rantai.
betapa marahnya neraka pada orang kafir pada hari di padang mahsyar nanti. Menerkam pada ahli mahsyar, tiada menolak akan dia melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nurnya. Maka yang pujuk, yang coolkan neraka balik supaya jangan terkam sedemikian, yang pujuk itu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu menyebut, apatah lagi kita hampir dengan bulan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jasa Nabi ini tidak ada manusia yang mampu melakukan sekalipun mak dan ayah kita. Bayangkan sebelum Rasulullah dilahirkan, sebelum kita wujud di dunia ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah menangis, dah mengambil berat tentang kita. Selalu mengingatkan kita, bahkan Rasulullah kata kita ada appointment, ada temu janji, nanti aku akan menunggu kamu di telaga Al-Haud, kamu datanglah sini. Aku akan menanti mereka, dalam hadis disebut ikhwani. Aku akan menanti ikhwani di telaga ini. Maka sahabat-sahabat yang mendengar bertanya, ikhwani itu adakah kami ya Rasulullah? Kerana ikhwan itu maksudnya saudara. Maka sahabat menyangka, adakah kami ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, antum ashabi. Kamu adalah sahabat-sahabat aku. Yang aku maksudkan itu ialah mereka-mereka di kalangan umat aku, amanu bi, beriman dengan aku, tetapi walam yarawni, mereka tak pernah melihat aku. Itu Rasulullah dah ingat kita, dah menangis tentang kita, menyebut-nyebut tentang kita walaupun kita tak wujud lagi di dunia ini. Kemudian ketika wafat Rasulullah sekarang pun, Rasulullah di dalam makamnya, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang pun, dalam hadis menyebut tu'radu alayya a'malukum, setiap hari ditayangkan, dipaparkan kepada aku amalan kamu. Sekiranya kamu buat kebaikan, maka aku hamidullah, aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekiranya kamu melakukan kejahatan, keburukan, kemaksiatan, maka aku tolong istighfar pada kamu. Wafat Rasulullah pun Rasulullah berjuang lagi untuk kita. Dan di akhirat nanti Rasulullah adalah insan yang paling sibuk menyelamatkan umatnya. Dan sibuk juga memujuk neraka dalam riwayat kisah ini. Ya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan syafaatul uzma, nabi-nabi lain tolak, nabi kita sanggup untuk menerima. Sallu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Baik. Maka Rasulullah lah yang menjadikan keadaan tenang semula, neraka pun akan cool balik, tenang balik, kerana apa? Pujukan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kullama ulqiya fiha fawju sa'alahum khazanatuha. Tiap-tiap dilontar pada dalamnya satu puak kafir tanya akan mereka itu oleh pegawai neraka pertanyaan yang mengkejikan. Alam ya'tikum nadhir, tiadakah datang akan kamu oleh Rasul yang menakuti kamu daripada azab Allah pada hari ini, ya ini hari kiamat ini. Ya, InsyaAllah untuk ayat ini, kullama ulqiya, saya akan bawa nanti insyaAllah pada minggu depan. Kenapa dalam ayat ini, dalam surah ini, Allah Ta'ala menceritakan semua menggunakan lafaz madhi. Madhi ini maknanya kata kerja yang sudah pun berlaku. Kita belajar bahasa Arab, kita ada fi'il madhi, kata kerja yang telah berlaku. Fi'il mudhari' maknanya kata kerja yang akan dan sedang berlaku. Dan satu lagi dipanggil kata kerja amar, kata kerja suruhan, suruh. Tetapi untuk ayat ini, benda itu akan berlaku, tapi Tuhan menggunakan lafaz madhi yang telah berlaku. Misalnya ulqiya. Tadi Allah Ta'ala sebut, kullama ulqiya fiha fawju sa'alahum khazanatuha. Tadi idza ulqu fiha, maknanya dilontar, telah dilontar. Sekali, nak dekat dekat ni stream seorang lah. Hai. Baik, digunakan kata kerja yang telah pun berlaku, dipanggil fi'il madhi. Maknanya telah dilontar, padahal cerita ini akan berlaku. Belum lagi berlaku, tetapi telah disebut dalam ini telah berlaku. Ini pula kullama ulqiya, yang tadi ulqu. Nanti kita akan tengok pula dialog
di dalam neraka, malaikat bertanya pada mereka menggunakan lafaz yang sama. Baik, kenapa begitu? InsyaAllah pada minggu depan saya akan ceritakan bagaimana kenapa Allah Ta'ala menggunakan lafaz-lafaz kata-kata kerja yang telah pun berlaku sedang perkara itu akan berlaku. Belum lagi berlaku kerana alasannya kata ulama litahaqquqil wuqu', makna semua ini pasti akan berlaku. InsyaAllah pada minggu depan kita nak baca surah Al-Mulk ramai-ramai sebelum kita menamatkan kelas kita pada malam ini. Jadi insyaAllah saya berhenti pada ayat tersebut. Saya minta di kalangan tuan-tuan dan puan-puan menandakan tempat di mana saya berhenti. Mudah-mudahan insyaAllah panjang umur dan usia kita berjumpa pada minggu depan untuk kita lanjutkan lagi perbahasan berkenaan dengan suratul Mulk. Ya, surah Al-Mulk ataupun Al-Munjiyah ataupun Al-Mani'ah yang banyak akan menjadi peneman kita dia. Ya. Minggu depan sambung qalu bala qad ja. Baik, insyaAllah. Boleh. Okey, baik. Wah, qalu. Kat mana tu? Bukan. Bukan. Kita akan sambung dekat situ. Dekat tadi tu. Selepas ani kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatu. Saya belum lagi jelaskan. Saya baru baca macam iklan lah sikit. Iklan pada minggu depan. Dekat situ insyaAllah ya. Baik. InsyaAllah kita nak baca suratul Mulk. Ada yang nak tanya apa-apa ke? Ada tanyaan ini bukan fiqh kan? InsyaAllah. Kita nak baca suratul Mulk ramai-ramai. InsyaAllah kita akan tamatkan dalam 5 minit lagi. Ataupun lebih kuranglah 5 minit. InsyaAllah habis suratul Al-Mulk. Ada jemaah nak tanya ke? Sebelum kita nak baca Al-Mulk? Silakan. Boleh kalau ada yang nak bertanya. Tak ada ya? Kalau tak ada, kita ramai-ramai insyaAllah kita nak baca suratul Mulk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taufik dan bimbingan yang berterusan dengan keberkatan surah yang hebat ini insyaAllah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekasaran, ada kalimat-kalimat ataupun perkataan-perkataan ataupun ibarat-ibarat daripada mulut saya yang barangkali kurang menyenangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ampunkan saya sebelum tidur. InsyaAllah kita cuba nak beramal dengan salah seorang perbuatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah menceritakan kebaikannya sehingga dia segala Allah saya tak ingat kisah dia tu, dia punya janji Allah kepada dia, tetapi apa amalannya sehingga Nabi memuji amalan tersebut ialah sebelum tidur memaafkan semua manusia yang pernah melakukan kesalahan kepada dia. Kita juga nak hati kita lembut sedemikian. Ya, kita boleh lupakan dosa orang pada kita, sebenarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebahagian dari lupa itu adalah rahmat Allah kepada kita sebenarnya, kerana rahmat Allah melalui lupa kita boleh untuk melupakan kejahatan manusia kepada kita, melupakan keperitan hidup yang kita pernah lalui, menyebabkan kita menambah dendam ataupun mengingati semula dendam kita kepada manusia lain. Semua itu kita minta elakkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak supaya hati kita safa, bersih, suci dan dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari segala dendam, dengki dan khianah kepada manusia yang lain. Astaudi'ukumullah. Assalamualaikum. Kita tangguhkan majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Astaudi'ukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.